Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkannya kepada saya. Share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritauddin. Pukul 2 tepat je akan saya buat live yang saya janjikan sekian lama berhubung dengan cadangan-cadangan tertentu saya dari pihak saya buat belanjawan ya, dan ini adalah bahagian kedua. Untuk live ini saya nak kongsikan apa yang sebenarnya seharusnya saya tidak kongsikan menerusi live. Ini adalah jenis perkara yang kita jumpa terus pihak-pihak yang kita rasakan sesuai dan kita bincang terus. But you know, saya dah lama fed up dengan situasi politik. So saya cerita terbuka lah. Of course, semua akan dengar. Dan saya juga jemput mana-mana pihak, tak kira ianya peguam ke, ahli parlimen ke. Mana tahu apa yang saya ceritakan ni ada cacat celanya, ada kesilapannya, maka boleh beri feedback. Tetapi setakat yang saya tahulah, apa yang saya cerita ni benar. So, saya dah banyak buat rungkaiannya berkenaan dengan ke depan, bagaimana perikatan perlu berubah jika nak menang pilihan raya. Adakah saya jangka Anwar akan kekal sebagai PM pada PRU 16? Jika PRU 16 diawalkan, apa jangkaannya? Itu pun dah buat banyak aspek yang saya bincangkan. Ataupun mengapa saya kata pada PRU 17 Zahid boleh jadi Perdana Menteri. Bagaimana Anwar akan buat strategi untuk halang perkara itu dari terjadi. Mengapa saya kata lepas PRU 17 yang juga saya jangka akan diawalkan, that means PRU 16 dengan 17 settle dalam 5 tahun ni, dan Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri. Mengapa saya kata Tun perlu jadi pengerusi Perikatan Nasional. Dan itu adalah hala tuju yang saya rasa paling mungkin berdasarkan situasi politik terkini. Namun dalam politik banyak benda boleh ubah. Banyak-banyak strategi luar kotak yang selalu saya sebut, yang mungkin boleh ubah lanskap. Saya juga cerita mengapa sekarang ni, setakat ni, dari sudut strategi perikatan out. Jadi politik negara ni sebenarnya didominasi oleh UMNO dan PH. Perikatan tidak ada influence, melainkan dia dapat sokongan organik orang Melayu. Tapi dari sudut strategi dia out. Tapi benda tu boleh berubah jika mereka melakukan perubahan kepimpinan, penjenamaan semula dan banyak perkara lagi. Sekelip mata boleh keluar strategi yang saya tahu boleh menangkan Perikatan Nasional. So, semua tu senang cerita. Anda scroll ke bawah, anda rujuk live-live dalam 2-3 minggu ni, awak akan dapat banyak manfaat. So, ada seorang bertanya, Regi ada tak, Regi selalu cerita luar kotak, ada tak satu strategi luar biasa yang boleh bawa Malaysia ke satu hala yang tidak pernah difikirkan, di mana tidak lagi kita fikirkan perikatan UMNO, PH dan sebagainya? Of course ada. Okey, banyaklah sebenarnya. Tapi kamu lihat ya, pada PRU ni salah satulah. Kamu lihat pada PRU 14, Tun Mahathir adalah pengerusi Bersatu, Muhyiddin adalah Presiden Bersatu. Mereka wujudkan Parti Bersatu dan mereka duduk dalam Parti Bersatu. Bersatu kemudian menjadi ahli Pakatan Harapan.
sebagai parti komponen. Tetapi Tun Mahathir Muhyiddin bukannya ahli Pakatan Harapan. Mereka bukannya ahli terus Pakatan Harapan. Mereka cuma ahli bersatu. Bersatu duduk bawah Pakatan Harapan. Dan mereka bukan ahli PKR, mereka bukan ahli DAP, mereka ahli bersatu. Namun pada PRU 14 diputuskan bahawa semuanya akan bertanding di bawah bendera atau tiket PKR. Maknanya bila mereka pada hari penamaan calon, mereka masuk borang itu, mereka masuk sebagai bertanding di bawah tiket PKR. Watikah pelantikan sebagai calon datangnya daripada Presiden PKR. Pada ketika itu tak Muhammad Azizah datang dari Presiden PKR. Betul tak? Okey. Tapi adakah Tun Mahathir ahli PKR? Bukan. Adakah Muhyiddin ahli PKR? Bukan. Tapi bertanding bawah tiket PKR. So bagi mereka semua yang dah bertanding selama ni, awak betulkan saya, adakah di dalam pilihan raya diwajibkan apabila anda bertanding di bawah tiket parti itu, awak perlu tampilkan bukti awak adalah ahli parti itu? Setakat yang saya maklum, tidak. Cuma perlu ada watikah pelantikan daripada ketua parti itu. So maknanya semua yang menang pada PRU 14 ni dari Pakatan Harapan termasuk Bersatu ni, mereka telah menang di bawah tiket PKR. Seolah-olah mereka ahli PKR tapi mereka bukan ahli PKR. So bila berlaku langkah Sheraton, Bersatu telah keluar dari Pakatan Harapan. Pengkhianatan Muhyiddin, sebenarnya Muhyiddin menipu korang semua. Dia beritahu dia keluar dan dia menyelamatkan keadaan bila jadi kebuntuannya untuk seminggu. Dia macam hero. Kemudian mereka kononnya menawarkan kalau Tun Mahathir datang, Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri sebab mereka tahu Tun tidak akan pergi. Sebab Tun berpegang pada pendirian saya tak akan kerjasama dengan Zahid, kleptokrat. Okey, sebab kita lawan kleptokrat, kemudian ya nak kerjasama dengan kleptokrat. So akhirnya Muhyiddin kononnya jadi hero nak selamatkan keadaan, jadi dia ambil jawatan Perdana Menteri. Tun kekal setia dengan Pakatan Harapan sebab Tun menang di bawah tiket PKR, bukannya bawah tiket Bersatu. So jangan lagi ditipu oleh Muhyiddin. Okey, faham tak? Tun, Muhyiddin semua menang bawah tiket PKR. Ya. Dan Tun kekal setia. Dia kekal dengan pengerusi PH. Kemudian dia pula dikhianati bila PH tuduh ini, tuduh itu dan singkirkan Tun. So Tun tak ada parti lagi lah. Muhyiddin pun singkirkan Tun. Hanya kerana berpegang prinsip. So Muhyiddin kata dia selamatkan keadaan, walhal keadaan itu diwujudkan oleh Muhyiddin. Muhyiddin beritahu semua, Tun setuju tak setuju kita akan keluar. Dia memang khianati Tun. Dan Tun terpaksa atas nasihat peguam menghadap Agong kerana bila PKR bila Bersatu berbuat demikian, secara tidak langsung Muhyiddin dan Bersatu, semua kuncu-kuncu Muhyiddin yang ikut keluar, telah mengisytiharkan tidak sokong Tun Mahathir. Sebab kalau Bersatu keluar Pakatan Harapan, okey, awak dengar logik saya ya. Kalau Bersatu keluar Pakatan Harapan tetapi mereka kekal sokong Tun sebagai Perdana Menteri, so Tun tak payah letak jawatan. Tetapi Bersatu keluar dan mereka masuk ke dalam bersama PAS dan sebagainya. Okey. Dan untuk runtuhkan kerajaan itu, awak tahu mengapa terjadi kebuntuan seminggu? Menjadi kebuntuan sebab
mereka tidak mahu Pakatan duduk dalam kerajaan. Okey. So mereka sedang membincangkan Muhyiddin jadi Perdana Menteri. So bila awak bincangkan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, secara tidak langsung awak telah tarik sokongan daripada Tun Mahathir. Bila menghadap Agong, kalau ahli-ahli bersatu tu dalam bilangan yang cukup sudah beritahu nama lain kepada Yang di-Pertuan Agong, maknanya Tun Mahathir hilang sokongan majoriti. Maknanya sebenarnya yang wujudkan keadaan ketidakstabilan, kebuntuan yang kononnya Muhyiddin nak selamatkan keadaan, dia sanggup berkorban jadi Perdana Menteri, walhal mereka sebenarnya telah tarik sokongan terhadap Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. So bila Tun hilang majoriti, maka dia perlu menghadap Agong untuk letak jawatan. Faham tak? Dan Tun ada lagi satu sebab berbuat demikian, kerana dia bukan menang atas tiket bersatu, dia menang atas tiket PKR. Okay. So anyway, katakan undang-undang anti lompat parti dah wujud pada ketika tu. Memang pada ketika tu tak ada kan, tapi katakan undang-undang anti lompat parti wujud pada ketika itu. Okay. So actually bersatu menang Muhyiddin semua ni menang atas tiket PKR. Tapi kemudian mereka seolah-olah tidak mahu berkait dengan PKR lagi dan sudah pergi ke PAS nak tubuh kerajaan baru, tak ada kaitan dengan PKR. Ada tak? Kalau dulu ada undang-undang anti lompat, ada tak ianya membawa kesan kepada Muhyiddin? Tak ada. Sebab apa? Mereka hanya menang atas tiket PKR. Mereka bukan ahli PKR. So kalau mereka putus hubungan dengan PKR pun tak ada kesan kalau ada pun undang-undang anti lompat. Ia lebih kurang macam lompat parti, tapi sebenarnya bukan lompat parti sebab mereka bukan ahli PKR. Okey. Faham So menghala ke PRU 16, kalau ada MP-MP dari semua belah, dari DAP yang baik-baik dari PKR, dari Amanah, saya tahu dari Amanah ada ramai, dari UMNO yang anti Zahid, dari MCA atau MCA Seketui, dari MIC, kita tahu ramai kat sana tak suka apa yang berlaku, dari PAS, dari Bersatu, yang mahu lihat perubahan. Satu penjenamaan semula bukan hanya parti tetapi negara, maknanya reset Malaysia. Dari Sabah, dari Sarawak. Jika ada jumlah ahli parlimen, katakan kalau boleh mulakan misi kumpul sehingga katakan boleh dapatkan 150 ahli parlimen atau 200 pun malah, tapi susahlah 200. So 150 ahli parlimen sebagai contoh, satu jumlah yang besar. Okey, so mereka tak payah keluar parti masing-masing, tapi bergantung pada parti lah. Itu saya akan cerita kemudian. Mereka pilih satu parti yang baru. Saya tahu ada ramai yang pegang parti. Parti itu tak aktif, tapi dari sudut pendaftaran dia memang wujud dan memang didaftarkan. Ambil satu parti, jenamakan semula parti itu. Sebab kalau nak buat parti baru, awak nak harapkan kelulusan di bawah pentadbiran ni, sukarlah. So jenamakan semula parti itu, dan bila semua isytiharkan pada PRU 16, mereka akan bertanding bawa tiket parti tersebut. Semua ada wakil dari DAP, ada wakil dari PAS,
ada wakil daripada Bersatu, ada wakil daripada Amanah, ada juga dari PKR, semua yang nak penjenamaan semula. Semua, dari Sabah, GRS, GPS, semua. Katakan ada 150 ahli parlimen. Kemudian bertanding di bawah parti itu atas penjenamaan, atas misi penjenamaan semula Malaysia atau reset Malaysia. Okey. Tapi kena umum awal-awal lah. Awak tak payah jadi ahli parti itu, kamu cuma pakai tiket parti itu. Parti itu biar dormant. Kemudian presiden dia keluar watikah pelantikan. Ya. Cari nama-nama heavyweight. Dalam UMNO pun saya tahu ramai heavyweight yang tak, hampir semua tak suka kepada kepimpinan parti. Dalam PKR pun ada yang tak puas hati. Dalam DAP pun ada yang tak puas hati. Kita sudah mula lihat. Dalam MC saya tak payah cerita lah. Dalam Bersatu pun ada. Dalam PAS pun ada. Semua ada. Sabah, Sarawak pun ada. So cari. So bila ada banyak heavyweight tiba-tiba muncul dalam, dan semuanya pakai tiket parti itu, tak payah jadi ahli parti itu, cuma pakai tiket parti itu. Kemudian of course kalau UMNO tak puas hati, contohnya Hishamuddin, dia kata PRU 16 saya nak bertanding bawah tiket parti itu. Sebenarnya dari sudut perlembagaan UMNO ada tak dia lakukan kesalahan? Tak. Itu bukan parti lawan. Dia cuma kata saya nak bertanding bawah tiket parti itu. Tetapi they may argue and dia mungkin mereka berjaya tunjukkan ini satu kesalahan. Kemudian dia pecat dari UMNO. Pecat lah. Lagipun di bawah kepimpinan Zahid ni there is no future bagi Hishamuddin and a lot of people. So MP-MP yang terlibat perlu berani untuk tanggung risiko. Okay? Tapi mereka percaya ini adalah masa depan. Okay. So semua ni satu collection heavyweight duduk di bawah parti ni memang akan dapat perhatian. Dan mereka akan bawa pengundi masing-masing. Kemudian untuk setahun atau 2 tahun sehingga menunggu pilihan raya, mereka mainkan naratif reset. Iaitu kita perlu lihat melangkaui kepartian. Kita tidak boleh jadikan pemilihan pada PRU hanya berdasarkan parti semata-mata kerana banyak masalah. Okey. Ini akan dapat sambutan rakyat, bukan Melayu saja, semua. So pada PRU 16 mereka bertanding di bawah parti itu. Saya percayalah at least separuh ataupun 2/3 MP-MP itu ada kemungkinan besar menang sebab rakyat dah meluat. Ada kemungkinan besar menang atas kekuatan mereka sebagai heavyweight dan juga atas agenda yang dimainkan yang baru, yang fresh. Lebih separuh, kurang-kurangnya separuh akan menang, tapi mungkin boleh sampai 2/3 daripada contohnya 150 MP menang. Okey. Dan tertubuhlah satu kerajaan baru kerana mereka ni jika menang, sekurang-kurangnya separuh menang, mereka akan jadi kingmaker yang besar. Ya. So mereka akan akhirnya tentukan jenis kerajaan yang akan terbentuk. Ini ada mirip apa yang dilakukan oleh GTA. GTA kumpulkan NGO lah, apalah. Kemudian mereka pilih satu parti untuk dijadikan tiket bagi semua calonnya. Tetapi masa tu saya tak nak sebut lah. Because why? Saya tahu kalau saya cerita benda ni takkan terjadi. Lagipun dah dekat pilihan raya, saya tak nak jadi duri dalam daging ke apa ke kan. Tetapi in reality, I boleh nampak ianya tidak akan berjaya GTA dengan sendirinya. Tetapi jika ianya adalah perkumpulan MP-MP ataupun heavyweight daripada semua parti, benar-benar satu kumpulan perpaduan, ya, dengan agenda reset Malaysia,
dia akan berjaya. Ya, maknanya ada Tun, ada ini, ada itu, daripada semua, ya, dan mereka duduk, ianya akan berjaya. Ya, kalau perkumpulan itu bekerjasama, contohnya dengan satu gabungan, lagi berjaya. Contohnya ada perkumpulan itu semua pakai tiket parti itu, kemudian bekerjasama juga dengan contohnya Perikatan Nasional, ianya akan lagi berjaya. Tapi sukarlah, sebab Perikatan pun takkan puas hati sebab MP-MP mereka ramai duduk di bawah bumbung tu kan. So buat benda tu. Okey. So bila kumpulan ni menang, ianya akan jadi kumpulan perpaduan. Mereka bertanding bawah tiket satu parti yang mereka bukan ahli. So selepas pilihan raya, jika tiba-tiba mereka membuat pakatan bersama parti-parti lain pun, ianya tidak akan dikira lompat parti. Contohnya lepas contohnya ada juga mereka ambil heavyweight dari Sabah, Sarawak, kemudian semuanya putuskan lepas tu, okey, kita masuk perjanjian dengan parti ini, semua masuk parti ini, atau semua masuk bersatu, atau kita semua masuk ya, atau mereka kekal, ya, tidak terlibat dengan mana-mana parti, kan. Tapi apa jua keputusan mereka buat, mereka tidak tertakluk di bawah undang-undang anti lompat, kerana mereka menang bawah tiket parti yang mereka bukan ahli. Sorry, saya silap di situ. Mereka tidak boleh masuk parti lain, ya. Mereka perlu kekal macam tu. Sorry. Undang-undang anti lompat akan berkesan. Sorry. So anyway, kalau contohnya UMNO tak puas hati, Hishamuddin dia menang atas tiket parti tu, dan UMNO tak puas hati. So UMNO nak pecat Hishamuddin, pecatlah. Dia tak hilang kerusi, sebab dia bukannya membuat mengaitkan diri dengan parti itu selepas pilihan raya. Dia mengaitkan diri dengan parti itu selepas parlimen dibubarkan, sebelum pilihan raya. Dan pada pilihan raya dia menang atas tiket parti itu. So kalau UMNO pecat dia, pecatlah. Contohnya Ong Kian Min dari DAP juga terlibat, kemudian DAP pecat dia, pecatlah. Atau Muhammad Sabu atau Khalid Samad dari Amanah, dia menang atas tiket parti itu, Parti Perpaduan. Kemudian Amanah tak puas hati, Amanah pecat dia, pecatlah. Tapi kena sanggup, kena pecatlah. Adakah kita boleh cari 150 MP yang setuju untuk dikorbankan oleh parti masing-masing? Saya amat-amat tidak percaya ianya akan berlaku. So adakah senario ni akan berlaku? Saya percaya ianya tidak akan berlaku. Sebab kita tidak ada MP-MP yang ada kesanggupan untuk mengambil langkah sebegini, kerana ramainya pentingkan kedudukan dalam parti masing-masing dan tidak ingin ambil risiko hilang segala-galanya. So a lot of people don't do it for the rakyat, they do it for themselves, kepentingan sendiri, kan. So konsep parti perpaduan yang membabitkan MP-MP atau pemimpin-pemimpin atau heavyweight daripada semua parti lain yang bertanding untuk PRU 16 di bawah tiket parti baru, iaitu parti perpaduan, tidak akan berlaku. Saya tidak jangka akan berlaku. Tapi kalau ini berlaku, ianya akan bawa satu perubahan besar di semenanjung Malaysia khususnya. Ia seolah-olah tekan butang reset, dan kuasa ketiga ni, parti perpaduan ni akan jadi kuasa ketiga, akan mendominasi lanskap politik Malaysia untuk satu tempoh yang amat lama, dan tidak ada watak, tak kira Anwar ke, Zahid ke, Tun Mahathir ke, Hadi Awang ke, Anthony Locke ke, yang boleh mengatasi kehebatan kuasa ketiga ini. Ya. So parti perpaduan ni akan menjadi kuasa ketiga. Tidak ada yang lain yang mampu menandingi parti ini untuk tempoh yang lama. So semua parti dah ada heavyweight dia.
adakah heavyweight ni boleh bergabung sebagai kuasa ketiga? Boleh tak? Tak boleh ya, saya tak yakin ya. Sebab semua dah berpaut kepada kepentingan dalam parti. Semua dah ada, dia takut untuk melakukan satu langkah yang mungkin boleh, mereka takut mungkin parti ni tak ke mana, kemudian mereka akan hanyut begitu sahaja, mereka tidak akan ambil risiko ini ya. So semangat perjuangan banyak pemimpin dalam UMNO apa ni semua dah tidak wujud lagi ya. Mereka hanya hendak kekalkan dalam keadaan lebih selamat, percaturan yang lebih selamat. Mereka tidak akan ambil risiko ni. Tapi jika ambil, kita akan dapati berlaku reset Malaysia ya, di mana watak-watak yang korang semua komplain, yang sedang mendominasi politik untuk berdekad lamanya, dan masalah-masalah antara mereka seperti masalah Tun Mahathir versus Anwar, masalah Zahid versus Tun Mahathir, dan macam-macam masalah lagi lah, sedang menghantui politik negara sampai itu jadi fokusnya, sampai kita tak boleh beralih kepada era politik baru yang tidak ada cengkaman pihak-pihak ni yang korang semua komplain ni. Inilah cara untuk atasinya. Tetapi masalahnya pemimpin-pemimpin kita do not have the political will untuk membuat perjuangan yang berisiko tinggi demi rakyat. So ini untuk jawab soalan. Ada orang tanya, ada cara tak Reggie? Ini satu cara. Ada banyak cara lagi. Ada banyak cara lagi. Tapi pokoknya adalah parti kuasa ketiga. Awak percaya atau tidak? Sebenarnya selepas PRU 14, saya bila pergi bertemu dengan Najib di Pavilion ya, masa saya masih okey dengan Najib lah, lepas PRU 14, sebelum saya menjarakkan diri dari Najib ya, saya pergi berjumpa, dan inilah yang telah saya cadangkan, mewujudkan satu parti kuasa ketiga ya. Parti kuasa ketiga ni akan ada heavyweight yang kita pelawa daripada semua parti lain, dan kita akan berusaha, dan memang dah dimulakan usaha untuk cari parti-parti yang tidak aktif, tetapi aktif dalam ROS, cuma ianya aktif di pendaftaran dia diperbaharui, tetapi dia dari sudut kegiatan semua dia tak aktif lah. Memang pencarian pun saya buat, dan kemudian kita ambil senarai, kita serah kepada Najib, dan benda percaya atau tidak, usaha itu dilakukan ya. So tapi saya nampak lah Najib is not interested. Saya nampak. So saya telah cuba, dan kemudian akhirnya I decided people don't have the political will to form parti kuasa ketiga. So ambil satu parti, status dia di ROS aktif, adalah beberapa, dan gunakan itu untuk misi ini. Okey, gunakannya untuk misi ini, dan semua ya, MP-MP tak payah tinggalkan parti masing-masing, cuma nak bertanding bawah tiket parti itu pada PRU 16. So contohnya Hishamuddin umum, kita akan bertanding bawah tiket parti ini pada PRU 16. Kalau sebelum Parlimen bubar, Zahid tak puas hati, Zahid kata, oh tak boleh, dia nak pecat Hishamuddin, pecat lah. Hishamuddin tak lakukan apa-apa kesalahan, dia cerita benda pada PRU 16 lepas Parlimen dah bubar. Kalau sekarang Zahid nak hukumlah, tapi Hishamuddin tak payah kosongkan kerusi ya. So undang-undang anti lompat parti tidak ada kena-mengena. Bukannya Hishamuddin keluar daripada UMNO, dia kekal dalam UMNO. Zahid nak pecat, itu hal dia lah. Begitu jugalah MP-MP lain
Kami nak bertanding di bawah tiket parti perpaduan ini pada PRU 16. Dan mereka mula agenda beritahu rakyat inilah hala tuju kami. Tapi mereka tak ada keberanian. Ada juga mungkin ada benda-benda yang mereka takut. Nanti kalau diperbuat macam tu, tiba-tiba ada pendakwaan, mungkin mereka ada kesalahan, takut nanti Anwar kacau ke apa ke. So tak ada keberanian. So benda ni takkan berlaku, ya. So sekejap lagi pukul, alamak dah pukul 2 dah, saya akan buat live berkenaan dengan belanjawan, ya. So sehingga kita jumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.